Saya Cikgu Steffi May. Tajuk pelajaran sains tingkatan 5 kita pada hari ini ialah Bab 3, Kelestarian Alam Sekitar, bahagian 1. Terdapat dua objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, menjelaskan maksud jejak kaki karbon. Yang kedua, mencerakinkan produk yang digunakan dalam satu hari kehidupan seorang individu. Apakah yang dimaksudkan dengan jejak kaki karbon? Jejak kaki karbon bermaksud jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti-aktiviti berikut. Daripada aktiviti individu, organisasi, komuniti, peristiwa dan produk. Berikut merupakan satu contoh jejak kaki karbon, iaitu yang menunjukkan aktiviti-aktiviti ataupun proses-proses yang boleh menghasilkan karbon dioksida ke atmosfera. Contohnya adalah penghasilan air bersih, pembebasan gas rumah hijau, penjanaan tenaga elektrik, pengangkutan, penghasilan gas asli, pembuangan sisa ataupun pembakaran sisa, aktiviti-aktiviti persendirian. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjutnya apakah dia contoh-contoh aktiviti persendirian yang boleh membebaskan karbon dioksida ke atmosfera dan juga penghasilan bahan api. Bagaimana jejak kaki karbon ditentukan? Terdapat banyak piawaian sedia ada dan telah melalui penambahbaikan untuk pengiraannya. Namun, secara realiti adalah sukar untuk ditentukan dengan tepat. Ini adalah kerana terdapat banyak ketidaktentuan dalam pengiraannya. Nanti cikgu akan tunjukkannya apa yang dimaksudkan dengan ketidaktentuan dalam pengiraan jejak kaki karbon tersebut. Berikut ialah contoh penentuan jejak kaki karbon yang melibatkan proses penghasilan anak patung di kilang, anak patung plastik. Okey. Jejak kaki karbonnya tidak terhad kepada pembuatan anak patung tersebut di kilang dan juga proses pengangkutannya kepada pengguna. Tetapi ia juga melibatkan proses penghasilan bahan mentah, iaitu plastik itu sendiri. Bagaimana plastik dihasilkan untuk dijadikan bahan mentah dan untuk membuat anak patung tersebut. Jadi, inilah yang dikatakan penentuan jejak kaki karbon adalah sukar untuk ditentukan kerana ia melibatkan juga proses-proses lain, proses-proses yang tidak diduga. Contohnya, dalam aktiviti pengangkutan, apakah laluan yang dilalui oleh lori ataupun truk-truk yang mengangkut anak patung tadi? Adakah dalam perjalanan ia berhenti ataupun ia mengalami sebarang kesulitan yang melambatkan lagi perjalanannya? Dan juga proses seperti pelupusan yang juga akan melibatkan penghasilan karbon dioksida ke atmosfera. Contohnya jika anak patung itu dilipuskan secara pembakaran. Berikut adalah contoh aktiviti pada waktu pagi yang dilakukan oleh seorang murid sekolah. Inilah yang dikatakan tadi contoh aktiviti-aktiviti persendirian yang boleh membebaskan karbon dioksida dan meninggalkan jejak kaki karbon. Contohnya, aktiviti yang pertama sekali, bangun pagi, lepas tu dia pergi basuh muka, mandi, keringkan rambut, pakai pakaian seragam dan kasut sekolah. Apakah dia bahan-bahan ataupun yang kita katakan produk yang meninggalkan jejak kaki karbon? Contohnya, lampu yang terpasang, sabun muka, berus gigi, ubat gigi, sabun mandi, penggunaan air,
tuala mandi, pengering rambut, sikat, cermin muka, pakaian seragam dan kasut sekolah. Ini kerana produk-produk yang disebutkan ini melibatkan proses-proses tertentu yang akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera seperti yang kita lihat tadi dalam slide penghasilan anak patung tadi. Jadi, contoh-contoh produk ini sama seperti penghasilan anak patung tadi. Aktiviti yang kedua, makan roti dan minum Milo untuk sarapan pagi. Okey, produk-produk yang boleh menghasilkan jejak kaki karbon ialah roti, susu, Milo, cawan, sudu, cerik elektrik, penggunaan elektrik, air basuhan dan sabun pencuci. Aktiviti seterusnya. Okey, murid tersebut menaiki bas ke sekolah. So, dalam aktiviti ini, produk-produk yang meninggalkan jejak kaki karbon ialah beg sekolah, buku sekolah, alat tulis, bahagian badan bas sekolah, pembakaran bahan api fosil untuk menggerakkan bas dan juga lampu bas. Berikut menunjukkan contoh pengiraan jejak kaki karbon secara mencerakinkan produk. Apakah yang dimaksudkan dengan mencerakinkan produk? Tadi kita dah lihat banyak produk-produk dalam aktiviti harian kita yang boleh membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Jadi mencerakinkan produk ini ialah kita melihat satu persatu produk yang terdapat di rumah yang boleh membebaskan karbon dioksida ke atmosfera dan kita kira jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh setiap produk tersebut dan menjumlahkan kesemuanya untuk mendapatkan jumlah penghasilan gas karbon dioksida dalam satu hari akibat penggunaan produk-produk di rumah. Contoh yang digunakan di sini ialah alat pencahayaan elektrik. Contoh yang kita guna pakai di sini ialah mentol. Sebagai contoh, kuasa alat pencahayaan elektrik iaitu mentol di sini ialah 0.011 kilowatt. Kekerapan penggunaan alat ini dalam sehari. Okey, misal kata kita katakan ia digunakan selama 6 jam dalam sehari. Okey, jadi macam mana kita kira tenaga elektrik yang digunakan? Lihat dia punya unit kilowatt per jam. Maksudnya kita ambil kuasa darab dengan masa. Okay. So 0.011 darab dengan 6 dapatlah 0.066. Jumlah karbon dioksida yang dibebaskan dalam gram. Okay. Bagaimana kita boleh dapat 0.0515? Okay. Cuba lihat formula yang tertera di bawah ini. Jumlah gas karbon dioksida yang dibebaskan dalam gram bersamaan dengan tenaga elektrik yang digunakan dalam kilowatt jam per 50 kilowatt jam darab dengan 39 gram. Okey, macam mana dapat 39 gram ini? Kita menganggap 50 kilowatt jam tenaga elektrik akan menghasilkan sebanyak 39 gram karbon dioksida. Okey, jadi macam mana kita dapat 0.0515 tadi? Kita ambil jumlah tenaga elektrik iaitu 0.066 bahagi dengan 50 kilowatt per jam darab dengan 39. Maka ini akan memberikan kita jawapan yang ini, 0.0515. Okey. Apabila kita dah dapat jumlah karbon dioksida yang dibebaskan, maka jejak kaki karbon penggunaan alat pencahayaan elektrik ini dalam sehari dalam unit gram adalah bersamaan dengan 0.0515. Sebab jejak kaki karbon adalah
jumlah gas karbon dioksida yang dibebaskan. Jadi jawapan kedua-dua ni adalah sama. Baiklah, cikgu berhenti setakat pengiraan jejak kaki karbon bagi produk Yuma untuk tajuk pada kali ini, dan untuk menguji pemahaman murid-murid pada tajuk pada kali ini, jom kita semak cepat beberapa soalan di sini untuk menguji setakat mana kefahaman kamu. Nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan jejak kaki karbon? Nombor 2. Secara realiti, mengapakah adalah sukar untuk menentukan jejak kaki karbon dengan tepat? Nombor 3. Berikan contoh 3 produk di rumah yang menghasilkan jejak kaki karbon. Akhir sekali, jangan lupa subscribe channel cikgu ya, untuk mempelajari dengan lebih lanjut lagi topik-topik dalam sains tingkatan 5 yang seterusnya. Bye!